Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Diharap anak-anak murid saya berada dalam keadaan yang sihat dan ceria-ceria sepanjang berada di rumah. Okey, kita akan belajar bab 1, T kata 5 iaitu keselamatan di tempat kerja dalam industri hospitality. Okey, kita fokus kepada subtopik 1.1 iaitu tanggungjawab mematuhi peraturan keselamatan di tempat kerja dalam industri hospitality. Okey, mula-mula anda kena kenal pasti maksud industri hospitality. Okey, maksud industri hospitality adalah industri perniagaan yang menyediakan perkhidmatan makanan dan minuman, kemudahan penginapan, kemudahan beriadah dan rekreasi, perkhidmatan pelancongan dan sebagainya. Okey, selain daripada maksud industri hospitality, anda juga perlu mengenal pasti maksud hospitality sahaja. Okey, ya. Okay, maksud hospitality adalah perkhidmatan layanan yang mesra kepada tetamu, pengunjung atau pelanggan dalam pelbagai bidang perkhidmatan penginapan, perkhidmatan pengembaraan dan pelancongan serta perkhidmatan makanan dan minuman. Okey, peranan industri hospitality ini adalah untuk memastikan pelanggan dilayan dengan baik. Okey, yang kedua adalah memastikan semua kehendak dan keperluan pelanggan dipenuhi mengikut jenis perkhidmatan. Dan akhir sekali adalah untuk memperoleh keuntungan agar perniagaan terus beroperasi. Industri hospitality ini merangkumi 3 bidang perkhidmatan utama. Okey, yang pertama adalah penginapan. Okey, penginapan ini merangkumi perkhidmatan tempat tinggal, pengurusan kebersihan premis, okey, seperti housekeeping, kemudian operasi pejabat depan seperti reception, perkhidmatan restoran serta perkhidmatan makanan dan minuman. Okey, contohnya adalah hotel, motel, asrama dan juga chalet. Okey, bidang yang kedua adalah pengembaraan dan pelancongan. Dia merangkumi operasi pengembaraan, pemandu pelancong dan tempahan tiket. Okey, contohnya adalah agensi pelancongan. Dan bidang yang ketiga adalah perkhidmatan makanan dan minuman. Okey, bidang ini merangkumi masakan timur dan barat, bakery dan pastry, pengurusan perkhidmatan makanan, pengurusan restoran dan pengurusan catering. Contohnya adalah restoran, kafe, dewan makan asrama dan kantin sekolah. Seterusnya, kepentingan menjaga keselamatan di tempat kerja. Sebelum tu, anda kena kenal pasti maksud keselamatan. Okey, maksud keselamatan adalah suatu keadaan yang selamat daripada mengalami atau menyebabkan kesakitan, kecederaan atau kerugian. Yang kedua, anda perlu kenal pasti maksud keselamatan di tempat kerja. Okey, apa dia? Maksud keselamatan di tempat kerja adalah tentang pencegahan kemalangan, kecederaan atau penyakit dalam kalangan pekerja atau orang lain yang berada di tempat kerja. Okey, bila dah kenal pasti maksud keselamatan dan maksud keselamatan di tempat kerja, barulah kita boleh lihat satu persatu kepentingan menjaga keselamatan di tempat kerja. Okey, kepentingan yang pertama adalah menyelamatkan nyawa. Kita tahu pekerja merupakan aset penting dalam sesebuah organisasi. Okey, jadi apabila pekerja itu mengalami kecederaan, hilang upaya ataupun nyawa, ia boleh menjejaskan produktiviti bagi sesebuah syarikat. Kepentingan yang kedua ialah memperoleh margin keuntungan yang lebih tinggi. Okey, kos rawatan, pampasan dan kos membaik pulih ruang kerja atau peralatan yang rosak dapat dikurangkan sekiranya pekerja itu tidak mengalami kecederaan, hilang upaya ataupun nyawa. Okey, kepentingan yang ketiga adalah mempamerkan reputasi perniagaan yang baik. Reputasi perniagaan sesebuah syarikat dipengaruhi oleh bahan berita. Okey, jika berlaku kemalangan di tempat kerja, pelanggan tidak akan memilih. Sebab kenapa? Sebab reputasi perniagaannya kurang baik. Untuk slide kali ini, saya telah memaparkan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994.
Okey, matlamat akta ini ditubuhkan adalah untuk menghasilkan budaya kerja yang selamat dan sihat dalam kalangan semua pekerja dan majikan di Malaysia. Okey, kita tengok Seksyen 15. Seksyen 15 menyatakan kewajipan majikan dan setiap orang bekerja sendiri untuk memastikan setakat yang praktik kesihatan, keselamatan dan kebajikan semua pekerjanya semasa bekerja. Okey, sementara Seksyen 24 menjelaskan bahawa pekerja turut bertanggungjawab dalam memberi perhatian yang munasabah bagi memelihara keselamatan dan kesihatan dirinya dan orang lain semasa melakukan kerja. Jadi kalau awak lihat pada slide ini, Seksyen 15 merujuk kepada majikan, manakala Seksyen 24 merujuk kepada pekerja. Seterusnya, peranan agensi yang menguatkuasakan undang-undang dan peraturan keselamatan pekerjaan. Jadi bila awak lihat slide ini, ada 3 agensi yang terlibat. Kita bincang satu persatu. Okey, Jabatan Kesihatan dan Keselamatan Pekerja. Agensi ini memainkan peranan untuk memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan pekerja. Dia melindungi pekerja daripada bahaya yang berpunca daripada aktiviti-aktiviti pekerjaan lah. Okey, pelbagai sektor yang terlibat contohnya adalah sektor penghilangan, pelumbungan dan kuari, pembinaan, hotel dan restoran serta lain-lain. Okey, kita tengok agensi yang kedua ialah Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, peranan agensi ini adalah untuk membantu individu mencapai dan mengekalkan taraf kesihatan yang baik. Selain daripada itu, agensi ini berperanan menyediakan perkhidmatan bercorak, penggalakan, pencegahan rawatan dan pemulihan yang sesuai dan berkaitan. Okey, dan agensi yang ketiga adalah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Okey, peranan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia ini adalah untuk memastikan khidmat operasi kebombaan dan penyelamatan yang profesional dan berkualiti. Jadi apabila berlaku sebarang bencana, kita boleh call je bomba, okey. Awak tersepit kepala dekat kerusi ke, call bomba. Bomba akan selamatkan. Okey, selain daripada itu, peranan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia adalah untuk membendung kemusnahan harta benda mengikut peruntukan undang-undang. Okey, sebagaimana yang awak tahu, apabila berlaku kemalangan di tempat kerja, ianya akan memberikan kesan yang buruk pada fizikal seseorang. Okey, kesan tu dia ada dua, kesan nyata dan juga kesan tersembunyi. Kita tengok kesan nyata. Okey, sekiranya berlaku kemalangan di tempat kerja, pekerja mungkin mengalami kecederaan atau kematian pekerja. Okey, yang kedua kesan nyatanya ialah berlaku kerosakan peralatan. Okey, yang ketiga ialah majikan boleh dikenakan tindakan disiplin oleh agensi kerajaan dan juga majikan boleh dikenakan denda di bawah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Okey, kesan tersembunyinya dia ada banyak. Okey, tapi yang kita tak nampak lah. Contohnya ialah kerugian produktiviti serta kualiti kerja. Okey, yang kedua, kena melatih pekerja baru. Jadi, bila melatih pekerja baru, terpaksa mengeluarkan kos. Okey. Yang ketiga ialah kos pembersihan kawasan kemalangan. Yang ketiga, kos membaiki peralatan yang rosak semasa berlaku kemalangan. Okey, yang kelima ialah kerugian masa dan wang untuk urusan mahkamah. Okey, awak terpaksa turun naik mahkamah sekiranya pekerja yang mengalami kecederaan itu saman awak punya syarikat. Okey, yang seterusnya ialah mangsa kemalangan dan keluarga mengalami tekanan hidup dan trauma. Okey, seterusnya lesen perniagaan boleh dilucutkan dan tenaga kerja digunakan untuk urusan penyiasatan kemalangan menyebabkan kerja-kerja lain tertangguh. Akhir sekali ialah peraturan keselamatan semasa berada di tempat kerja. Okey, dalam slide ini kita akan fokus kepada dua peraturan iaitu peraturan keselamatan am dan juga peraturan keselamatan diri. Okey, peraturan-peraturan ini terpakai ketika awak berada di dalam makmal. Okey, kita lihat peraturan keselamatan am. Yang pertama ialah masuk ruang tempat kerja dengan kebenaran guru. Maksudnya bila awak nak masuk makmal, awak perlu mendapatkan kebenaran guru. Okay, yang kedua ialah dilarang membawa beg masuk ke dalam bengkel. Kenapa tak boleh bawa masuk? Untuk mengurangkan kesesakan laluan semasa berada di dalam bengkel. Okay, yang ketiga, buka tingkap dan pintu sebelum memulakan kerja supaya ada sistem pengudaraan. Okay, yang keempat, gunakan peralatan dan bahan dengan betul dan cermat
Okey, supaya akan datang awak boleh guna lagi peralatan tersebut. Okey, yang kelima, pastikan bekas mengandungi bahan beracun, kimia dan mudah terbakar tidak dibiarkan terdedah tanpa kawalan. Awak simpanlah bahan-bahan beracun, bahan-bahan kimia itu dalam laci yang bertutup. Okey, yang keenam ialah semua peralatan dan bahan hendaklah dikembalikan ke tempat asal setelah digunakan. Kat mana awak ambil, kat situlah awak letak semula. Okay, yang ketujuh adalah peralatan dan bahan tidak dibenarkan dibawa keluar dari bengkel kecuali dengan kebenaran. Okay, yang ke-8, kemalangan yang berlaku hendaklah dilaporkan segera. Okay, yang ke-9, catatkan segala kemalangan yang berlaku dalam buku rekod kemalangan dan akhir sekali, sebelum awak meninggalkan bengkel, tutup semua suis. Peraturan keselamatan yang kedua ialah peraturan keselamatan diri. Okey, diri tu awak lah. Yang pertama, awak mesti patuhi peraturan keselamatan sepanjang masa. Okey, yang kedua, dilarang memakai barang perhiasan diri semasa berada di dalam bengkel. Awak punya gelang ke, cincin ke, awak perlu cabut. Yang ketiga, pakai pakaian yang sesuai dan kemas serta kasut bertapak getah dan rata. Okey, kenapa getah dan rata? Supaya bila awak menjalankan tugas di dalam bengkel, awak tidak mudah terjatuh. Okey, yang keempat ialah ikat rambut yang panjang atau pastikan tudung diikat dengan kemas dan hujungnya dimasukkan ke dalam apron. Yang kelima, fahami cara untuk menggunakan sesuatu peralatan atau bahan serta patuhi arahan guru. Okey, bila awak tak faham cara nak guna peralatan, awak rujuk guru awak ataupun awak rujuk manual penggunaan peralatan. Okey, yang keenam, jangan bermain dan bergurau di tempat kerja. Elakkan bermain. Okey, sebab kenapa? Di dalam bengkel ni ada banyak peralatan-peralatan tajam. Ia sangat berbahaya. Okey, dan akhir sekali, cuci tangan sebelum dan selepas bekerja. Okey, itu sahaja untuk subtopik 1.1. Kita akan sambung kemudian untuk subtopik 1.2. Assalamualaikum.